الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. Marilah sama-sama kita mengatur kalimah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan Allah, dihidupkan kita dan dikurniakan kita dengan nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah kerana pada hari ini kita berada khususnya dalam bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita, mungkin daripada asbab
mitanya kita, sungguhnya kita memohon pada Allah pada bulan-bulan sebelum ini untuk bertemu dengan bulan Rajab dan bertemu dengan bulan Sya'ban, seterusnya bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala perkenankan permintaan kita. Berada kita sekarang ini pada bulan Rajab, dan insya-Allah dipanjangkan umur, sedikit masa lagi kita masuk dalam bulan Sya'ban dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan bertemu kita dengan bulan yang sebaik-baik bulan, iaitu bulan Ramadan, bulan untuk umatku, bulan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin kita pun tak minta nak temu dengan Rajab, ibu-ibu, ayah-ayah. Ada di antara hamba Allah, mungkin jiran kita, mungkin ahli jemaah masjid kita ni, termasuklah jemaah Masjid Anbar sendiri di Tanah Merah, sebelum Rajab baru ni pun, dan 2-3 hari, dan pada hari ini pun, semalam pun ada, hari ini pun ada, berlakunya kematian yang terus menerus yang melibatkan ahli jemaah Masjid Anbar sendiri, yang menyaksikan mereka terputus daripada dunia ini, dan mereka tidak sempat bertemu dengan bulan Sya'ban. Tak ada habis pun bulan Rajab, bahkan tidak bertemu dengan Sya'ban, dan apatah lagi nak bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin mereka lebih berajak daripada kita nak jumpa dengan Rajab, Sya'ban, Ramadan, tapi Tuhan tak pilih puak dia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, kita kena banyakkan bersyukur, kerana Allah Ta'ala panjangkan umur kita, tak lain melainkan kita banyak dosa, melainkan Allah Ta'ala nak berikan kesempatan untuk kita bertaubat. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah, suka untuk amba membaca dan kita sama-sama menghayati satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala rakam di dalam suratul Al-Isra, surah Al-Isra, ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah, alladhi asra bi'abdihi laylan, yang telah memperjalankan hambanya di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, li ruhih wa li dzatih wa li jasadih, secara ruh dan juga secara jasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita diperjalankan Allah lailan. Ulama kata satu malam. Ada di antara ulama yang mengatakan sebahagian malam, 1/3 malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa, dengan menaiki binatang syurga yang bernama Buraq, tunggangan syurga yang bernama Buraq, dan ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dalam perjalanan Nabi diperlihatkan banyak kisah
Orang hatuk kepala pecah, hatuk pula pecah. Dan begitulah dalam Mi'raj Nabi naik ke langit, temu dengan Nabi sekian-sekian. Kita pun kadang-kadang apa skrip dah. Setiap kali bulan Rejab ni kita ingat, setiap tahun lah. Mana-mana masjid duk kecek pasal cerita Isra wal Mi'raj. Bukan masuk hamba mari malam ni nak cerita semula, tidak. Bila hamba sebut Isra wal Mi'raj, kita bayar belakang dah. Nabi naik borak, dibersihkan hatinya, kemudian naik borak, kemudian diperjalankan Jopoga tu Jopoga ni, naik. Kita sedia maklum dah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Cuma hamba nak ambil daripada peristiwa Isra wal Mi'raj yang kalau kita nak sebut kisahnya satu malam ini tak habis. Kitab saja pun dalam 50-60 muka surat Kifayatul Muhtaj yang cerita pasal Isra wal Mi'raj. Tak ada malam ni. Cuma kita nak ambil beberapa ibrah dan pengajaran yang boleh kita amal dalam hidup kita, kita jadikan motivasi. Apa yang kita boleh ambil sebagai umat akhir zaman untuk berkala di akhir zaman ini daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi bila sebut Isra wal Mi'raj, kita tahu belaka ia merupakan satu mukjizat daripada Allah. Dan kata nama lainnya selain mukjizat, ia merupakan hadiah daripada Allah. Hadiah, hibah, hadiah. Bapa hadiah? Menjadi sunnatullah. Bukan hanya pada Nabi Muhammad, mana-mana pun manusia atas dunia ni menjadi sunnatullah. Bila mana seseorang manusia itu dia berada dalam keadaan kesedihan, mungkin sebab-sebab tertentu, kesedihan hilang keluarga, kesedihan tak dapat apa yang dia mahukan, kesedihan anak dengan pak, kesedihan isteri kepada suami, maka menjadi sunnatullah. Manusia yang sedih, manusia yang lain akan pujuk kesedihan itu dengan memberikan hadiah. Kalau kita sedih, orang beri hadiah. Supaya bini kita dia ngaju dengan kita. Setahun tu paling kurang sekali dia ngaju. Orang tina ni dia mari masa muka, mari back muk dia. Lalu kita suami ni kita faham dah dia nak gapo. Kalau bini hamba tu tanya dia ngaju gak, tak gelemah, bawa pergi derak. Dua tu lah. KFC tu sama-sama dah. Mula ni korang lah boykot. Jari-jari kita bawa pergi derak. Orang panggil ke apa dah? Segangin. Kelik rumah, anak abi, abah duk ngamuk. Anu gocah anu, anu gocah anu, duk teriak. Biasa kalau tengok pop-pop kita sendirilah. Nak buat lagu mana dengan anak ni? Start kereta, anak PE tak jenera, duk teriak. Start kereta, round, boleh 5 kali. Selok dengan gitu jenera. Rupanya dia nak derak. Menjadi sunnatullah. Begitulah bila mana Allah Ta'ala melihat kekasih aku, kekasih ni bukan manusia biasa ni, kekasih Allah berada dalam kesedihan yang teramat sedih. Bukan sedih biasa seperti mana bini kita sedih dengan kita, seperti mana anak kita sedih dengan kita, seperti mana sahabat kita sedih dengan kita. Tapi kesedihan Nabi, kesedihan yang luar biasa. Apa? 2 sayap kanan, 1 sayap kanan, 1 sayap kiri Nabi dalam kerja dakwah yang sentiasa membantu Nabi,
yang mana dua-dua ini jugalah yang merupakan tempat Nabi berpaut. Ada masalah. Kerja dakwah Nabi ni bukan senang. Bukan senang. Pergi ke awal aja. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tawarkan harta. Muhammad, mu berhenti daripada kerja dakwahmu, kami berikan engkau satu gunung emas. Nabi kata, aku tolak. Tolak dengan harta wanita. Muhammad, muayak nak arak lagu mana? Tu hidung macam 4 eci, 5 eci akan kami berikan kepada engkau. Yang penting mu berhenti daripada kerja dakwah. Nabi Muhammad tolak. Akhirnya ditawarkan, Muhammad, mu tinggal dakwahmu ni, kami jadikan engkau ketua kepada sekalian orang di Mekah. Mu ketua. Ditawarkan takhta. Nabi tolak. Boleh kita? Boleh kita? Anak kita, bini kita, Tuhan sudi TV3 pukul 7 tak mari dah sejik. Tak ui harta lagi tu. Baru ui cerita pukul 7 malam tak mari masjid. Nabi tolak. Ketika dipujuk tak jadi, maka akhirnya diugut. Nak dibunuh Nabi, diancam Nabi, diboikot Nabi. Dua manusia inilah yang sentiasa berada di samping Nabi. Ketika tak ada orang percaya ke Nabi, dialah percaya Nabi. Ketika tak ada orang beri harta ke Nabi untuk perjuangan Nabi, dialah memberikan hartanya semua kepada Nabi. Bukan separuh, semua. Ketika tak ada orang beri bahunya kepada Nabi, dialah yang memberikan bahunya untuk Nabi, meletakkan kepala Nabi, yang penat memikirkan masalah umat, yang penat memikirkan lagu mana kerja dakwah nak boleh orang ramai masuk Islam. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Mak boleh jadikan Sayyidatina Khadijah sebagai inspirasi kepada anak-anak mak tina rumah. Ayah, jadikan Sayyidatina Khadijah sebagai inspirasi dan idola kepada anak tina kita yang berada di rumah. Anak tina kita hari ni tak kenal Sayyidatina Khadijah. Tak kenal. Tak kenal, tak kenal. Jangan kena sebut Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Jangan kena sebut nama penuh ayah. Ambo tanya isteri Nabi pertama adik, tingkatan 3, tingkatan 4, nama gapo? Siapa tahu 10 ya? Senyap. Mu tengok aku tengok mu. Tak ada boleh jawab hari ni nama isteri Nabi. Anak-anak tina kita khabar kau dok mak isteri Nabi ni siapa dia? Mana lebih mulia isteri-isteri Nabi dengan maknya sendiri? Mak pernah ajar. Mak pernah sebut ke anak tina mak, kalau kacik kak ngah dengar mana ayat ni? Hormatmu koma, sayangmu koma tak boleh lebih daripada sayangmu kepada ummahatul mukminin. Ibu kepada sekalian orang mukmin. Dalam syurga bukan mak ketua kepada muslimah dalam syurga. Sayyidatina Khadijah ketua kepada muslimah dalam syurga. Ketua kepada sekalian bidadari dalam syurga. Maka satu kepelikan kalau anak kita tak kenal Sayyidatina Khadijah. Tak kenal. Kalau dia tak kenal nak cinta lagu mana? Kalau dia tak kenal nak telusuri sirah dia lagu mana? Oh ya ke anak kita kalau kangah kacik Sayyidatina Khadijah isteri Nabi, dia berkahwin dengan Nabi, dia memberikan seluruh hartanya kepada perjuangan Nabi, tak ada sekurat dia wi berlaku. Sayyidatina Khadijah wafat,
dengan hanya memakai satu pakaian yang dia tinggalkan di dunia ni, ibu-ibu ayah. Satu pakaian yang pakaian itu ada sebanyak 83 tampalan kecil tepek. Boleh bini kita berkorban supaya Khadijah. Kalau untuk lelaki kita mak minta gelemah nak wi ke pondok, wi. Maknya dah belakang tu wi. Aku jawab selalu, tak boleh. Tok laki kita minta nak pinjam duit ke, misalnya nak cicimah ke, nak wi ke ayah tok laki kita hak susah, bui tak bui. Sama telah nak minta semua duit, cuma tu tak bui. Sayyidatina Khadijah, sebab tu Nabi tak saya ke Sayyidatina Khadijah, walaupun Sayyidatina Khadijah telah wafat hampir 5 tahun, Nabi pun telah berkahwin dengan isteri Nabi yang lain, tetapi nama Khadijah sentiasa ada di bibir Nabi, meniti di bibir Nabi. Duduk dengan Aisyah, duduk dengan Hafsah, duduk dengan mana-mana isteri Nabi, mesti Nabi akan sebut, teringat kau Kak Jo, teringat kau Kak Jo. Kadang-kadang Aisyah yang jadi marah, Kak Jo sama, Kak Jo mati dah. Orang Tina ni jangan amak, ayo. Isteri Nabi pun dia ada lagi jealous. Isteri Nabi sama dia pun dia jealous. Sama telah bini kita. Nabi bila kematian isterinya, maka baginda teramat sedih. Tahun yang sama Tuhan sudi. Oh parah, Tuhan sayang ke Nabi, ibu-ibu ayah, Tuhan sudi. Baru kematian isteri tak cukup, mati pula pak saudara. Pak saudara yang bekak dia, kabeh Quraisy nak sembelih, nak jeruk Nabi. Abu Talib kata, jangan, ni anak saudara aku hidup, jangan siapa-siapa berani kaca Muhammad. Tak ada orang kaca Muhammad kerana insan ini, Abu Talib. Nabi sedih bukan kerana dia mati, tetapi Nabi sedih kerana dia mati dalam keadaan kafir, tak masuk Islam, ibu-ibu ayah. Mana kata di dalam syurga sesok, Nabi carilah naik atas tingkat atas, bawah sekali, bucu ni, kanan sekali, kiri sekali. Nabi cari Abu Talib, Nabi tak akan jumpa. Sebab Abu Talib berada di dalam api neraka. Mahalnya iman, Allah Ta'ala tak beri ke Abu Talib. Walaupun Abu Talib tolong Nabi, bekak Nabi, ketika Nabi di pulau bersama sahabat Nabi yang lain oleh penduduk kafir Mekah, siapa yang memberikan tempat tinggal kepada Nabi dan para sahabat? Jawapannya Abu Talib. Batu bila Nabi sedih teramat kehilangan insan tercinta ini, turun ayat Allah Ta'ala tegur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, mu tak boleh nak wi hidayah kepada orang yang mu kasih, termasuklah pak saudaramu. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi khijawi hidayah ini adalah khijawi aku, kata Allah. Khijawi mu hanya berdakwah, tetapi yang memberikan hidayah adalah aku. Batu kita jangan persoal khijah dakwah kita. Ya Allah, bila mu nak wi hidayah ke anak aku suruh semaya? Ya Allah, bila mu nak wi hidayah ke bini aku supaya pakai tudung labuh? Jangan tanya tu khijah Allah. Khijah kita kepada dia, ibu-ibu ayah, kita berikhtiar dan berdoa. Tu khijah kita. Nabi Ibrahim tak pernah tanya Allah, ya Allah, aku 80 tahun tak boleh anak sampai kali ni. Nabi Ibrahim tak pernah tanya. Dalam Al-Quran hanya ada satu doa je. Ya hari ni orang yang tak boleh anak minta doa ni, Rabbi habli minas salihin.
80 tahun Nabi Ibrahim sebut, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Siapa satu perikat Siti Sarah, isteri pertama Ibrahim, kata kepada dia, abang tak boleh anak dah kita. Kita tak boleh anak dah. Kita tak akan boleh anak dah dengan umur kita ni. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah menyalahkan Allah, tak pernah tanya Allah. Ya, dia hanya minta, Rabbi habli minas salihin, kurniakanlah aku anak yang soleh wahai Allah. Allah Ta'ala bui dua, Ismail, Ishaq, dua. Jadi bila Nabi berada dalam kesedihan inilah, bagaimana ibu-ibu ayah-ayah, Allah Ta'ala pun menghantarkan satu binatang tunggangan daripada syurga, yang ia merupakan hadiah daripada Nabi, diberikan satu perjalanan yang sangat hebat. Bukan manusia biasa ni ibu-ibu ayah-ayah yang Allah Ta'ala bawa pergi mereka ada hari ni dalam sebahagian malam Allah Ta'ala ambil Nabi bersama dengan Jibril, bersama dengan binatang tunggangan burak daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam sebahagian malam tu juga Nabi tambak burak, naik dengan Jibril, langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, kemudian bertemu dengan zatnya Allah. Nabi seorang sahaja, Nabi dan Rasul yang diizinkan untuk bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok zat Allah, tengok zat Allah. Bukan nak kata Allah duduk atas, tidak. Tapi Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad melihat zatnya Allah. Zat, bukan jisim, zat. Allah Ta'ala tidak berjisim, kena jelas situ dah. Kemudian bila turu, ni poin dia ni. Daripada Isra wal Mi'raj ni nak beri pengajaran gapo kepada kita umat Islam, bukan pengajaran kepada Nabi. Sebab Nabi ni sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul. Sebenarnya peristiwa Isra wal Mi'raj, mukjizat kedua yang paling agung selepas Al-Quran, iaitu Isra wal Mi'raj ini, sebenarnya pengajarannya adalah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pengajarannya? Bila mana Nabi turun, Nabi dapat kefarduan solat 5 kali sehari semalam. Apa arahan Allah? Apa arahan Allah ibu-ibu ayah? Muhammad, mu cerita apa yang berlaku kepadamu malam ni. Siapa mu naik jumpa aku, mu dapat syariat semaya 5 kali sehari ni, mu cerita kepada pengikut-pengikutmu, mu cerita kepada penduduk Mekah. Ada di antara sahabat Nabi yang goyah imannya. Sebagian ulama mengatakan 2-3 orang murtad tapi masuk Islam balik. Ada di antaranya yang hampir-hampir gelincir. Mereka ini pergi temu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kami minta tolongmu Abu Bakar, mu tolong iskat baginda Nabi Muhammad cerita benda yang tidak masuk dengan adat, benda yang kita tak boleh terima, benda yang menjadi batu loncatan kepada Abu Jahal, kepada tentera-tentera kafir, kepada orang kafir untuk menganyi, untuk berhujah, untuk mematikan Islam agama kita. Giskat Nabi Muhammad. Ni pengajaran dia ni ibu. Ni pengajaran dia ni. Turun ke Abu Bakar ibu-ibu ayah. Kerana inilah Abu Bakar diberi gelaran apa dia? As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Apa dia As-Siddiq ni? Yang membenarkan. Ni puncak keimanan Abu Bakar diuji. Puncak kepercayaan Abu Bakar hak dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ni kemuncak imannya betul-betul diuji. Ketika dibawa mari cerita kepada dia, wahai Abu Bakar, Nabi Muhammad cerita benda ngaruk tu. Mana mungkin satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik jumpa, dia kata jumpa Allah dan sebagainya. Mustahil benda ni berlaku.
Apa jawapan Abu Bakar? Kerana jawapan Abu Bakar inilah dia diberi gelaran yang membenarkan As-Siddiq. Jikalau cerita hak mari daripada baginda Nabi Muhammad lebih luar biasa daripada ni, aku tetap percaya kerana ianya datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah, hari ini di media sosial, tahun lepas tak silap ataupun 2 tahun lepas, ambo ingat lagi, mula ada di kalangan umat Islam, kaum muda, anak-anak muda yang mengaji universiti, yang mula mempersoalkan kesahihan cerita Isra wal Mi'raj yang berlaku kepada Nabi. Ambo terbaca dan ambo amat terkejut kerana yang mempersoalkan ini adalah anak muda yang beragama Islam berbangsa Melayu. Dia persoal apa dia? Setiap kali bulan Rejab, aku semua duk dengar cerita pasal Isra wal Mi'raj di masjid-masjid di rumahku masa kecil. Tapi bila aku kohor besar, aku buat kajian berdasarkan apa yang aku ngaji, cerita Isra wal Mi'raj ini adalah karun. Ni anak muda gini, dan dia disokong oleh anak muda yang ribu-ribuan orang. Betul, mustahil Nabi boleh pergi sebahagian malam. Betul, benda ni ngarut. Ibu-ibu, ayah-ayah, anak muda ni sedang mempertikaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sedang mempertikaikan ayat Al-Quran. Tengok iman mereka diuji. Mereka tak percaya hari ni. Sebab tu bila Ustaz Wadi Anwar cerita pasal menara Fir'aun, yang Fir'aun pernah buat 15 km, tak pelik cikgu kalau dia boleh buat. Tak pelik. Nak pelik apa kalau Nabi Muhammad diberi perjalanan sebahagian malam berjuta kilometer, lebih daripada juta. Tak pelik kalau menara Fir'aun 15 km. Kita tak boleh nak fikir dengan pengajian kita yang cetek, tak boleh. Kalau kita pergi ke Jordan saja, Petra, kita tengok bagaimana manusia-manusia zaman dulu, dia ukir bukit-bukit menjadi binaan. Zaman lah ni tak boleh nak buat ukiran tu. Nak ayat tidak mustahil orang zaman dulu mereka lebih hebat dari sudut teknologi berbanding kita. Tapi tengok hari ni, iman anak-anak kita mula diuji. Mereka tidak percaya kepada cerita Isra wal Mi'raj. Mana kata mereka tak percaya kepada agama dia? Subhanallazi asra bi 'abdihi. Ayat agama ni, ayat Al-Quran. Dia kufur kepada satu ayat Al-Quran, dia tolak satu ayat Al-Quran. Kafir. Kapi. Bila ulama tegur mu tolak ayat Al-Quran tu, kapi. Biar. Oh, hebat. Kapi lah. Tetap tak percaya. Mana logik Nabi pergi sebahagian malam? Orang kira mereka pun 2 hari. Tengok, orang suruh memari sejik ngaji, memalah bodoh. Tu Ustaz Zahar Idrus kata bodoh tu, marah. Tuhan tak kata bodoh dalam Quran. Tuhan celaka selalu. Fawail, celaka. Bukan Tuhan kata bodohnya orang tinggal semaya. Tak. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang tinggal semaya. Celaka. Ulaika kal an'am. Marah. Bila mana penceramah sama ke orang tak semaya, duduk di padai bola sama dengan lembu. Marah. Ayat ni Allah Ta'ala sebut berat lagi. Ulaika kal an'am. Hei orang-orang yang walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Di dalam neraka itu diisi di kalangan jin dan juga manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, tapi mereka tak boleh nak jernihkan hati mereka. Mereka tutup pintu hati mereka.
walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberikan mata, mereka tak boleh nak tengok kebenaran, mereka tak boleh tengok kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka diberikan telinga tak boleh buat mari dengar kuliah. Batu sesak tu. Tu saya kata dia, ulaika kal an'am. Bukan tu imam muda sebut, bukan penceramah sebut, bukan Ustaz Zahidul sebut. Allah Ta'ala sebut dalam firman Allah turun kepada Nabi 1400 tahun yang dulu lagi, ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang. Setakat tu? Dah. Bal hum adall, bahkan mereka lebih teruk daripada binatang. Marah kau hamba sebut lagu tu? Marah kau hamba sebut kepada orang-orang hak pintu hatinya ditutup, matanya dia tutup, telinganya dia tutup? Bukan kita sebut, bukan pekuliah sebut, Allah Ta'ala sebut. Ceramah ni kadang-kadang dikenal ada juga buah-buah lagu ni. Narak kau bahawasanya adanya jenera belakang tu. Ni orang ceramah ganas sikit kena dia, muka dia jangan mari sejik, betul dia mari mana tu berong wing. Nah. Ngepek ni bukan ceramah, basah dah kemari. Mu serah tu jalan dah tu, kena dah tu. Maka ibu-ibu ayah ayah, sebab tu bila mana rentetan daripada peristiwa ini, ketika mana Sayyidina Abu Bakar dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah kata kepada dia, ketika aku bersama kakakku, kakak dah Asma, kata Aisyah, ketika aku bersama kakakku Asma ni yang ditugaskan bawa makanan dalam peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Ketika aku bersama dengan saudaraku Asma kakak, Aisyah adik, di dalam rumah itu adanya ayahku Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu datangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku nak kecek denganmu je, minta dua orang puterimu niki. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, bukankah puteriku ini juga keluargamu? Betul lah, sebab Aisyah isterimu, Asma anak aku pula tak biasamu. Tak biasa ni. Kau bukan tak biasa, tak tua. Tak tuamu. Maka Nabi biarkan Aisyah dan Asma dengar. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, aku dapat arahan daripada Allah, malam ini kita mesti berhijrah. Wahai Abu Bakar, aku dapat arahan daripada Allah, malam ini kita mesti berhijrah. Kita mesti tinggalkan Mekah, kita kena buat kehidupan baru di Madinah. Kerana Islam, kerana nak jaga akidah, nak jaga Islam, nak kembangkan lagi Islam. Ni strategi politik Nabi. Dengan arahan Allah, kita malam ni kena berhijrah. Apa kata Aisyah? Aku melihat ayahku menangis kegembiraan. Aku melihat ayahku menangis kegembiraan bila tubik daripada mulut Nabi Abu Bakar, malam ni kita kena berhijrah. Ayah Aisyah, tok tua Nabi ni, sahabat Nabi ni, yang paling rapat dengan Nabi ni, dia terima sahutan Nabi, dia terima pelawaan Nabi, ajak dia berhijrah. Sedangkan dia tahu perjalanan hijrah malam itu merupakan perjalanan yang paling bahaya. Orang nak cari Nabi nak penggal kepala. Orang nak cari Nabi nak penggal kepala. Jumpa Muhammad, bunuh. Tapi Abu Bakar gembira sehingga menangis, dapat teman Nabi. Abu Bakar tahu hijrah malam tu daripada Mekah ke Madinah, Abu Bakar kena tinggal rumah banglonya
Dia mesti tinggal anak bini dia. Dia kena tinggal kereta Ferrari, kalau ada lah. Dia mesti tinggal dinar dirham dia. Selas pinggir, bawa bekal makanan sikit sebanyak, baju pakaian lebih kurang, berjalan dengan Nabi. Dia tahu perjalanan itu perjalanan yang bahaya, tapi bagaimana dia sahut seruan Nabi dengan air mata kegembiraan kerana ramai-ramai sahabat Nabi pilih Abu Bakar. Ayo, inilah bukti kesetiaan Abu Bakar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu nak banding kita dengan sahabat lebih daripada langit dan bumi. Sahabat mati kerana Nabi. Mati, ayo. Bukan habis harta saja, mati. Mus'ab bin Umar habis harta. Tinggalkan ibunya. Ibunya boykot, tak wih harta sikit abu. Dia pergi ke Madinah, miskin, papa kedana. Mus'ab bin Umar mati dalam peperangan Uhud. Tangannya putus kedua-dua. Demi siapa? Demi Nabi. Ja'far bin Abi Talib mati juga dalam peperangan Uhud. Kerana siapa? Kerana Nabi. Tiba-tiba Nabi duduk dengan para sahabat, dikelilingi oleh para sahabat. Ketika sahabat pakak cinta Nabi ni dengan kecintaan yang orang kata cinta sungguh, cinta buta. Mari gajah rimah, Nabi tetap nombor satu. Tiba-tiba dalam keadaan sahabat cintakan Nabi dengan kecintaan yang teramat, tiba-tiba Nabi duduk dengan sahabat. Nabi kata kepada dia, ana mushtaqun bi ikhwani. Aku cinta kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Tiba-tiba duduk dengan para sahabat, Nabi sebut lagu ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah saudara-saudaramu? Adakah kami saudara-saudaramu itu? Sahabat tengok wajah Nabi bila Nabi sebut ana mushtaqun bi ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Dalam keadaan wajah Nabi seolah-olah rindu kepada kekasih, kepada kekasih. Sahabat tanya, adakah kami ya Rasulullah? Sahabat mengharapkan jawapan Nabi, kamulah saudaraku. Nabi jawab kepada dia, bal antum ashabi. Bukan, kalian adalah sahabatku. Siapa dia Nabi ayat ni? Siapa dia Nabi maksudkan ini? Saudara-saudaraku, mereka tidak pernah hidup satu zaman denganku. Mereka tidak pernah menatap wajahku. Mereka tidak pernah berada seperti mana kalian berada dalam halaqah ini bersamaku. Tetapi waktu disebut namaku, waktu mereka dengar namaku Muhammad, akan menitis air mata mereka. Rindu mereka kepadaku. Siapa dia ni ayah? Umat Nabi Muhammad ni. Ketika Nabi rindu kepada kita dengan kerinduan yang bersangatan, tiba-tiba hari ini kita tak pernah ingat Nabi. Anak kita tak pernah ingat Nabi. Kita nak berhujah gapo depan Allah? Kita nak berhujah gapo depan Nabi? Sewaktu Nabi tanya kita sesok, mu didik anakmu dengan keduniaan, anakmu tak pernah ingat aku. Kita nak hujah gapo depan Nabi? Kita berbangga hari ini kita bui iPhone ke anak. Kita berbangga hari ini kita berjaya bui 50 hias hari ke anak. Kita pesan anak siapa nak jadi profesor, doktor. Tapi kita nak jawab gapo di hadapan Nabi? Waktu Nabi tanya kita, mu didik dak anakmu kena aku? Mu didik dak anakmu kena isteri aku? Mu tanda dak cinta kepada anakmu tentang aku? Mu Nabi akan masuk ke dalam syurga. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Musa cemburu kepada umat baginda Nabi. Sebab Nabi Musa tahu gapo dia ayah? Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah umat yang paling ramai akan masuk ke dalam syurga.
Kerana kehebatan Nabi, spesialnya Nabi, umat Nabi Muhammad, umat yang paling ramai akan masuk dalam syurga. Kita ayo, kita nak pergi mana lagi selain syurga? Kita nak pergi mana lagi selain syurga? Aku jawab soalan hamba. Nak pergi mana kita? Kita akan mati dan destinasi kita bukan dunia, syurga. Nabi akan masuk ke dalam syurga bersama dengan umat-umat Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita bertaubat. Kita minta ampun dengan Allah, kita minta ampun dengan Nabi. Kerana sepanjang hidup kita 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, sepanjang pernikahan kita, sepanjang kita ada anak 10, 20 tahun ni, kita lalai dalam mengenalkan anak kita tentang Nabi. Kita minta maaf dengan Allah. Kita kena minta maaf dengan Allah. Mudah-mudahan baki hidup kita yang ada ni, kita mampu tanamkan cinta tentang Nabi dalam diri anak kita. Biar dengar Nabi Muhammad dalam diri anak kita mengalir air mata. Kami cinta Nabi Muhammad. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Ibu-ibu, ayah-ayah, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, pengajaran yang paling besarnya adalah tentang akidah. Akidah. Bagaimana Isra wal Mi'raj telah menjadikan Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq yang membenarkan. Dan bagaimana juga dalam peristiwa Isra wal Mi'raj memberikan kesan yang besar dalam diri kita umat akhir zaman, soal kepercayaan kita kepada mukjizat agung yang telah berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di satu zaman yang amat kritikal iman umat Islam. Ambo keling ngajar malam-malam, ambo akan buka bilik anak ambo, 2 orang jatuh anak ambo. Ambo akan renung anak ambo sambil ambo baca 3 kul setiap anak. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ambo akan baca alam nashrah laka sadrak. Barulah ambo tutup pintu bilik anak-anak. Buat lagu tu ke anak. Bila-bila ambo baca tu, ambo merenung kepada anak ambo, lagu mana 10 tahun lagi. Agak-agak kalau aku mati, kalau aku tidak pasakkan tentang iman dan amal yang sempurna kepada anak, agak-agak lagu mana anak aku nak survive dalam dunia yang amat dahsyat hari ni. Hari ni zaman ayah-ayah dulu, hamba nak tanya, jumpa ada orang hina mufti? Ji, ada jumpa orang hina mufti di media sosial? Jangan kata nak jumpa media sosial, tak ada lagi masa tu. Telefon 3310 hak betul anjing mampu tu. 3310 Nokia tu, kalau betul anjing tu selak anjing. Hak Nokia tu sab-sani tu. Tak ada media sosial masa tu. My game pun geula. Ingat? Geula. Tak ingat? Ingat je. Main semua pasal ni. Zaman lo ni, bapa kata sangat kritikal.
Zaman lah ni kita tak jumpa seorang, kita tak jumpa dua orang, kita jumpa ratusan bahkan ribuan manusia yang beragama Islam, berbangsa Melayu, di antara anak-anak muda kita terutamanya, yang mereka tidak ada rasa takut. Mereka mencaci, menghina, bahkan mensyaitankan ulama. Bila ulama tegur jangan buat konsert pada bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, sebab bulan ni mukabah ada Nabi Muhammad pun doa supaya diberkati kita. Kalau buat konsert nak berkati lagu mana? Mufti Pulau Pinang minta tolong postpone, buat lepas raya, hormat bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan. Tiba-tiba penyokong artis. Siapa dia nak backup mufti? Siapa dia nak suka mufti? Mufti Facebook pun tak ada. TikTok sama telah. Tak okay, mufti nak buat TikTok nak jaga hari-hari. Maka orang hari ni dia tengok siapa dia aku nak follow. Bahkan mereka follow dalam agama pun mereka follow. Siapa dia? Siapa yang paling banyak like di Facebook, siapa yang paling banyak follower di TikTok, itulah individu yang kami akan follow. Bila artis dia diserang oleh mufti, mufti kata jangan buat, hormat bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan. Mari komen-komen daripada pengikut artis. Mufti syaitan, mufti beruk, mufti bodoh, mufti ketinggalan zaman. Jumpa benda ni hari ni, jumpa. Kita baca komen ni kan, kita rasa getar tangan. Kalau tu hai turun bala lagu mana tak kena kakak ni seorang, habis tsunami tu tak kena seorang, habis. Hak tengah semaya, kau tengah sujud, mati belaka. Getar tangan tengok komen lagu ni. Hak komen pula kita tengok nama Muhammad Nur. Cikgu Ji, batu siapa Nabi kata kalau dia tubik dajjal mu kena ikat anak-anak tinamu tiai. Nak ayaknya perikat, siapa perikat kena buat lagu tu. Anak kita hari ni, Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu ayah-ayah, mudah-mudahan kita ambil pengajaran yang apa yang bos sebut, yang kita boleh ambil daripada peristiwa agung yang berlaku kepada baginda Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dek klik ni tolonglah sampaikan kepada anak-anak kita. Ubahlah ambo amat-amat respect yang telah berjaya mari ke rumah Allah ni depan ambo ni. Ambo amat-amat respect. Terbaik ambo ya. Tapi lebih terbaik jangan mari sore kita anak tolong bawa, anak jatuh terutamanya tolong bawa, kerana dialah yang akan menggantikan kita bila kita mati lepas ni. Ada orang dia mari semaya di masjid dalam keadaan yang dia berasa relax, tak ada gapo, sedangkan dia tahu anak dia duduk rumah tak maya subuh. Dia tahu anak dia duduk rumah tak maya subuh, tapi dia boleh mari semaya subuh relax di masjid. Ini satu normalisasi dalam masyarakat kita yang berasa benda ni tak boleh buat lagu ni. Jangan mari sore bawa anak. Kalau bini kita tak ada keuzuran, bawa bini sekali mari. Orang tina pun boleh mari masjid. Mudah-mudahan ubahlah dah. Kalau kita ni nak jumpa bulan puasa, jadikan bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan sebagai turning point untuk kita buat satu hijrah dalam kehidupan kita dan keluarga kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان وفي كل زمان وفي الأرض الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.